Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam kelas Pendidikan Jasmani tahun 3. Topik pembelajaran kita pada hari ini ialah Unit 6 Halangan Bertingkat. Sebelum kita pergi lebih mendalam, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dari aspek psikomotor, di akhir pembelajaran, murid dapat melompat melepasi halangan pada pelbagai aras. Manakala dari aspek kognitif pula, murid dapat mengenal pasti dan menjustifikasi kaki yang sesuai digunakan untuk meloncat. Okey murid-murid, kamu semua boleh buka buku teks Pendidikan Jasmani tahun 3 pada muka surat 38. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan halangan bertingkat. Halangan bertingkat bermaksud melakukan aktiviti melompat pada pelbagai aras. Terdapat 3 aras dalam halangan bertingkat. Yang paling bawah ialah aras rendah. Yang kedua, sederhana dan yang paling atas adalah aras tinggi. Dalam melakukan aktiviti melompat pelbagai aras, terdapat unsur maju latihan yang perlu dilakukan. Apa yang dimaksudkan dengan unsur maju? Unsur maju ialah latihan dilakukan secara berperingkat dengan menambah rintangan beban latihan sedikit demi sedikit dan daripada aktiviti yang mudah kepada yang susah. Mari kita lihat video yang cikgu telah sediakan. Yang pertama, lompat menggunakan kedua belah kaki, iaitu yang paling mudah, lompat menggunakan kedua belah kaki. Kemudian, kita tengok yang kedua pula ialah lompat sebelah kaki, iaitu tinting, lompat tinting menggunakan sebelah kaki. Dan yang ketiga ialah lompat dan capai belon. Sambil melompat, kamu perlu mencapai belon di atas. Okey, mari kita lihat cara untuk melompat pelbagai aras. Terdapat 3 cara. Yang pertama ialah melompat menggunakan kaki yang dominan. Bagaimanakah cara murid menentukan kaki yang dominan? Murid boleh menentukannya dengan melihat tangan manakah yang digunakan untuk menulis. Sekiranya murid menulis menggunakan tangan kanan, maka kaki dominannya adalah kaki kanan. Begitu juga sebaliknya. Cara yang kedua boleh ditentukan dengan murid berdiri tegak dan meminta ahli keluarga atau rakan-rakan menolak kamu daripada belakang. Kaki yang mula melangkah ke depan ketika jatuh adalah kaki dominan. Okey, cara yang kedua untuk melompat pelbagai aras pula ialah menggunakan berbola kaki untuk melonjak. Berbola kaki iaitu bahagian depan kaki, bukan bahagian tumit semasa melonjak. Cara yang ketiga ialah lompat mengikut kemampuan, jangan paksa diri. Sekiranya kamu memaksa diri untuk melompat boleh menyebabkan kecederaan. Okey, sekarang perhatikan video asas lompatan yang telah cikgu sediakan. Perhatikan betul-betul. Yang pertama, kaki bukan dominan melangkah ke depan. Kemudian, langkah pula kaki dominan lagi satu ke hadapan. Kemudian, kaki bukan dominan diangkatkan ke atas atau pada dalam kedudukan jengket. Lutut kaki dominan perlu dibengkokkan, dibendkan. Kemudian, lompat atau lonjak dan bersedia mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki. Sekarang, murid-murid perlu perhatikan video lompatan pelbagai aras yang telah cikgu sediakan. Seperti yang cikgu terangkan sebelum ini, terdapat 3 aras dalam lompatan. Yang pertama adalah aras rendah. Yang kedua, sederhana dan yang ketiga adalah aras tinggi. Aras rendah, cikgu menggunakan kotak kasut. Okey, perhatikan betul-betul. Cikgu menggunakan kemahiran yang sama yang diterangkan sebelum ini iaitu kemahiran asas lompatan. Perhatikan. Yang kedua pula ialah aras sederhana. Cikgu menggunakan kotak yang lebih tinggi daripada kotak kasut sebelum ini. Mari kita lihat pergerakan yang cikgu tunjukkan semasa melakukan lompatan aras sederhana. Perhatikan betul-betul. Okey, ini adalah aras yang terakhir iaitu aras tinggi. Cikgu menggunakan kotak yang lebih besar dan tinggi.
perhatikan cara cikgu melakukan lompatan aras tinggi. Okey, ini adalah aras yang terakhir iaitu aras tinggi. Cikgu menggunakan kotak yang lebih seperti yang kamu lihat video yang cikgu paparkan sebelum ini. Sekarang cikgu nak kamu rakamkan video perlakuan melompat pada pelbagai aras, iaitu aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Langkah keselamatan yang perlu kamu titik beratkan semasa melakukan aktiviti melompat pada pelbagai aras ialah kamu perlu memakai pakaian yang sesuai, iaitu berbaju sukan dan berseluar trek. Kamu juga perlu memakai kasut sekiranya melakukan aktiviti di luar rumah. Yang kedua, kamu perlulah melakukan aktiviti regangan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kamu perlu memastikan peralatan yang kamu guna adalah selamat, iaitu tidak rosak dan juga tidak tajam. Okey, itu saja untuk kelas pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua boleh faham apa yang telah dipelajari. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang.